Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini saya nak kongsi sedikit bagaimana nak memahami label dan arahan pada botol racun dan juga paket racun. Okey, sebelum itu kita intro dulu. Okey, baik. Kat depan saya ni ada dua produk racun. Kedua-duanya daripada syarikat Syngenta lah. Okey. Yang sebelah kiri saya ni ialah racun Ridomil Gold 43.9 SL. Okey. Yang ini keluaran Syngenta lah. Dan yang sebelah kanan ni juga keluaran Syngenta, jenama dia Anvil. Okey. Sekarang ni kita tengok pada botol racun kedua-dua produk ni dan kita akan cuba memahamilah apa yang dia tulis dekat botol racun ni. Okey, yang pertama, kalau kita boleh tengok kat sini, dia ialah pekatan larut air ataupun SL. SL ni maksudnya soluble liquid lah. Okey. Kemudian pada label ni juga dia tulis racun kulat, okey, ataupun fungicide lah. Ni maknanya racun kulat jangan tertukar anggap ini pula racun serangga. Dia dah tulis dengan jelas lah. Okey, sekarang ni dia punya bahan aktif ataupun perawis aktif dia ialah metalaxyl M sebanyak 43.9%. Manakala perawis lengai dia ialah 56.1%. Okey, seterusnya ini ialah tarikh nombor pendaftaran menunjukkan racun ini diregister di Malaysia lah. Okey. Kemudian kita ada tarikh menghilang dia, iaitu 1/8/2019. Okey, kandungan bersih dia 250 ml dan dia racun kelas 2. Okey. Sekarang ni kita tengok pada bahagian belakang Ridomil Gold ni ialah racun kulat perlindungan dan penyembuhan daripada kumpulan fenilamid yang bertindak secara sistemik dengan menghalang sintesis asid nukleik. Okey. Maksudnya dia perlindungan dan sembuhan ni maknanya dia racun sistemik lah. Okey, dia kalau racun sentuh kontak dia akan tulis perlindungan dan pencegahan saja. Okey. Dan video yang detail pasal racun serap sistemik dan juga non sistemik ni ada pada video yang ini Okey. Okey, seterusnya kita tengok pada sukatan dia. Okey, sukatan dia kat sini pada Ridomil ni ditulis durian bengkak cerana untuk 10 liter air 24 ml. Okey, ini cara yang pertama ni untuk disapu pada batang yang terkena kanker Okey. Kat sini dia tulis dia sapukan bancuhan ni lah. Okey, manakala yang kedua ni pula 1.1 liter 2 ml campur dengan 18 ml air ni. Ni untuk suntikan pada batang menggunakan Chemjet lah. Kawasan yang terkena jangkitan kita buat suntikan dan 20 ml untuk satu suntikan dia ada 4 suntikan lah. Okey. Okey, pada label ni juga dia ada tulis buka di sini untuk keterangan lanjut Okey, sahabat perlu buka dan bila kita buka ada banyak lagi benda yang maklumat yang diberi contohnya yang ini bengkak cerana 20 ml untuk 10 liter air. Kemudian dicurahkan di kawasan kanopi pokok sebanyak 800 ml setiap meter persegi kanopi Okey. Okey, pada bahagian ini ialah PHI pre-harvest interval ataupun tempoh larangan mengutip hasil kat sini dia tulis jangan kutip hasil tanaman koko sekurang-kurangnya 7 hari selepas rawatan terakhir, 14 hari bagi limau, lada hitam dan juga durian Okey.
Maknanya kat sini dia bergantung pada jenis racun lah. Ada yang 7 hari, ada yang 14 hari. Dan juga bergantung kepada jenis tanaman Okey, dia berbeza-beza. Jadi yang ni penting sekali lah untuk tanaman jangka pendek kita perlu rujuk pada PHI ni. Sebab ini akan menentukan residu racun yang ada pada tanaman kita lah. Okey. Pada bahagian yang ini juga kita ada tempoh rawatan ataupun penggunaan dia. Cara nak bancuh racun ni iaitu dengan mengisi racun air dengan separuh tangki dulu, kemudian kita buat campuran lah. Okey, yang kedua, penggunaan dia tak lebih rawatan tu tak lebih daripada 4 kali setahun untuk satu bahan aktif ni. Kemudian ulangan rawatan tu ada yang berbeza-beza lah. Ada yang 7 hari, ada yang sebulan sekali, bergantung kepada simptom dan juga peringatan tentang supaya menukar bahan aktif dari kumpulan yang berlainan lah, untuk mengelakkan kulat membina kekebalan pada racun yang kita sembuh selain itu kita ada REI, Restricted Entry Interval, ataupun tempoh dilarang masuk semula ke kawasan rawatan. Okey, yang ini pun berbeza-beza juga bergantung pada jenis racun ada yang 24 jam, ada yang 12 jam maknanya kita selepas buat aktiviti semburan ataupun menggunakan racun ni, kita tak boleh masuk ke kawasan rawatan sehingga habis tempoh larangan masuk lah, REI, Restricted Entry Interval. Okey. Okey, seterusnya kita akan tengok pada racun yang kedua iaitu racun hexaconazole, juga keluaran Syngenta. Okey, yang ini ialah perkataan ampaian suspension concentrate SC. Okey, ini pun racun kulak juga. Dia punya perawis aktif dia ialah hexaconazole sebanyak 4.8% dan perawis lengai dia sebanyak 95.2%. Okey, ini pun sama macam tadi dia ada kod pendaftaran, tarikh menghilang, kandungan bersih dia 1 liter dan dia ialah racun kelas 4 Okey. Kita tengok pada bahagian belakang dia. MV ialah racun kulat daripada kumpulan triazole yang bertindak secara sistemik, perlindungan dan sembuhan Okey, kat sini apabila ditulis racun sistemik, maksudnya dia racun serap perlindungan dan sembuhan. Okey, ini yang bezanya dengan racun non sistemik lah. Dia akan tulis yang ini perlindungan dan sembuhan. Maksudnya dia racun serap lah. Okey, kalau seperti yang saya dah jelaskan tadi kalau racun non sistemik dia akan tulis perlindungan biasanya Okey. Kemudian kita akan tengok pada sukatan dia. Yang ini dia merujuk kepada jenis penyakit lah. Dan penyakit tu berbeza-beza lah, dia punya sukatan yang ini kita akan ambil pokok yang berkayu keras lah, seperti koko dan juga getah Okey, biasanya sukatan untuk 10 liter air ni dia bergantung kepada jenis penyakit jugalah. Dan kebanyakan kat sini dia tulis 10 ml untuk 10 liter air kalau yang sehektar ni saya jarang gunalah. Dan seperti biasa dia punya ni ada juga buka di sini untuk keterangan lanjut. Sebenarnya dia boleh buka aje. Kalau kita buka ada lagi maklumat tambahan yang lain Okey, kemudian kita baca semualah pada bahagian yang disuruh kita buka ni. Okey, yang ini teknik suntikan batang untuk sawit ini dia punya langkah-langkah dia lah. Setiap botol racun tu dia berbeza-beza lah arahan dia. Okey, yang ni pula tanda keracunan dan rawatan kecemasan apa semua ni. Sahabat baca betul-betul Okey, ni yang suntikan batang ini sawit tadi Okey. Sekarang ni kita tengok yang bahagian sebelah sini sebelah kanan ni. Okey, yang ni jelas. Okey, repuk daun ataupun Rhizoctonia solani dia macam hawa daunnya ni. Okey, yang ni 5 ml untuk 10 liter air. Manakala hawa seludang ni Rhizoctonia solani juga, tapi dia hanya berlaku pada padi sajalah.
Okey, tengok dia punya bancuhan tu berbeza. Okey. Yang ini sama kalau sahabat tengok betul-betul PHI dia jangan kutip hasil timun kacang panjang sawi sekurang-kurangnya 3 hari selepas semburan terakhir. Okey, 14 hari bagi kopi dan apa lagi ni tak nampak. Okey. Ini cara campuran dia. Maksudnya kat sini saya boleh cakap dia PHI dia berbeza-beza mengikut tanaman lah. Okey. Kemudian kita ada REI Restricted Entry Interval, iaitu selama 12 jam. Okey, ini penggunaan dia lakukan semburan apabila tanda penyakit mula kelihatan. Okey, ulangan semburan selang 7 hari. Dan apa ni tak nampak dah ni. Okey, jadi dan ada juga dia suruh kita selang-seli dengan racun kulat daripada kumpulan yang berlainan yang mempunyai cara tindakan berbeza untuk mengelakkan resisten lah. Okey. Dan sukatan kat sini paling penting lah sebab kita perlu ikut label betul-betul sebab jika kita terlebih ataupun terkurang akan menyebabkan kulat membina kekebalan terhadap bahan aktif yang kita guna tadi. Jadi patuhi dia punya sukatan betul-betul lah. Okey. Okey, seterusnya kita tengok yang ni penguruan OH ialah sejenis racun kulat daripada kumpulan inorganic copper yang melindungi tumbuh-tumbuhan dan apa ni dari serangan kulat dan bakteria. Okey, ia digunakan secara semburan foliar dan melekat pada permukaan daun selepas kering. Okey. Okey, yang ini racun perlindungan. Maksudnya dia ialah racun kontak non sistemik ataupun racun sentuh lah kita panggil. Okey. Yang ini kita perlu sembuh sebelum penyakit menyerang pokok kita. Maknanya dia perlindungan, maksudnya dia mencegah lah. Okey. Kat sini juga dia ada tulis larangan mengetik hasil PHI. Kemudian dia tulis juga cara bancuhan, tempoh larangan masuk kawasan rawatan REI. Okey, yang ini 12 jam yang ini cara bancuh pun dia ada bagi tahulah, kena baca betul-betul dekat setiap paket ataupun botol racun yang kita guna. Penyakit pun ada kat sini, dia punya sukatan. Yang penting sekali sukatan dan juga beberapa perkara lain lah. Okey. Sebagai contohnya yang ini pula Monseran W25WP ialah racun kulat daripada kumpulan phenylurea yang bertindak secara bukan sistemik dan perlindungan. Okey, yang ni pun racun kontak juga non sistemik. Cuma kelebihan Monseran ni Pensicuron ni, dia akan memasuki sedikit kawasan melepasi kawasan kutikel daun. Jadi kalau air hujan tu dia tidak tercuci oleh air hujan lah. Ini kelebihan Monseran walaupun dia racun kontak tapi dia masih lagi memasuki sedikit kawasan kutikel daun. Manakala yang ni pula Antrakol lah. Antrakol ni propionate sejenis racun kulat yang mengandungi perawis aktif daripada kumpulan ditiokarbamid PRAM3 yang bertindak secara sentuhan dan memberi kesan perlindungan. Okey, untuk mengawal penyakit kulat seperti dalam jadual lah. Okey, propionate ni juga ialah racun kontak non sistemik. Okey, dia punya penyakit yang dikawal ni ada kat sini. Banyak ni, antraknos apa semua. Sahabat kena baca betul-betul lah. Sukatan dia tu tengok label betul-betul. Biasanya kita akan ambil 10 liter air lah. Kemudian kita akan darabkan lah dia punya bancuhan tu. Jika kita gunakan pump 16 liter ke ataupun 20 liter, kita perlu buat kiraan sedikit lah. Okey. Jadi yang tiga ni yang saya tunjuk ni ialah racun kontak non sistemik. Okey. Okey, sebagai kesimpulannya, yang pertama sahabat perlu tahu jenis racun, sama ada racun kulat ataupun racun serangga. Kemudian dia punya formulasi seperti isi emulsion concentrate, suspension concentrate, SC, SL, WP, WG dan sebagainya. Okey, yang ketiga ialah bahan aktif dari segi peratusan.
nama bahan aktif itu, kemudian kumpulan dia dalam FRA dan juga MOA, cara tindakan dia. Okey, yang keempat nombor pendaftaran, yang kelima tarikh penghilangan, yang keenam kelas racun, yang ketujuh kuantiti bancuhan, yang ke-8 ialah kategori racun, kontak non-sistemik ataupun racun sistemik. Yang ke-9 sukatan untuk 10 liter air, sama ada untuk siraman, semburan, suntikan batang. Kemudian kita kena tengok jenis penyakit. Kemudian yang ke-10 PHI, pre-harvest interval, tempoh larangan mengutik hasil, berbeza-beza juga mengikut jenis racun. Yang ke-11 tempoh penggunaan ataupun rawatan dia, berapa kali setahun yang kita boleh guna ulangan rawatan, berapa kali. Kemudian yang ke-12 restricted entry interval ataupun tempoh larangan masuk kawasan rawatan, sama ada 12 jam ataupun 24 jam. Dan itu saja. Okey, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Okey, sekian, terima kasih.